المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Pendekkan angan-angan dan ingatlah mati. Qassiril amala fid dunya tafuz. Fadalilul aqli taqsirul amal. Innaman yatlubuhul mautu ala ghirratin minhu jadiru bil wajad. Pendekkan angan-anganmu pada dunia, nescaya engkau beruntung. Tanda orang yang berakal itu pendek angan-angannya. Sesungguhnya barang siapa sedar bahawa dia sedang diburu oleh kematian, dan kematian itu boleh datang bila-bila masa, maka wajarlah ia mengingati akan mati dan bersedia untuk mati. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan izin, taufik, hidayah, inayah Allah. Dua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Nasihat Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu ta'ala. Kita dah berada pada nasihat beliau yang ke-33. Baki tak banyak lagi, 40 sahaja nasihat yang dititipkan di dalam kutayib ini ataupun dalam buku kecil ini. Dan kita sedang melihat nasihat beliau yang ke-33, tajuk yang diberi oleh Fadilatul Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala ialah pendekkan angan-angan dan ingatlah mati. Kata Imam Ibnul Wardi, qassiril amal, pendekkan angan-anganmu. Amal ni mufrad dia amal, tulul amal. Amalun mufrad, singular dia. Jamak dia amal. Amal ni adalah raja, ma tuhibbuhu nafs, suatu yang diharapkan oleh diri kita, yang menjadi kesukaan pada diri kita. Contoh dia apa? Tulul umur, nak panjang umur, ataupun nak sihat, berangan-angan nak sihat, ataupun ziyadatu ghina, nak bertambah-tambah lagi kekayaan. Itu dipanggil raja ma tuhibbuhun nafs, suatu harapan yang setiap jiwa kita suka. Tak ada orang yang tak suka dia sihat. Tak ada orang yang tak suka Allah Ta'ala bagi pada dia umur panjang. Bahkan boleh jadi yang dah umur 80, kalau tanya nak berapa lagi umur, 80 lagi, nak 160 umur, nak hidup. Kalau katakanlah malaikat Israel datang bagi pilihan, khuyyira, sebagaimana Nabi kan khuyyira, diberi pilih, sama ada nak terus hidup, maka Israel tak akan ambil nyawa, ataupun kau nak kembali kepada Allah, maka Nabi menyebutkan ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la, aku nak bertemu dengan Allah. Kata Aisyah pada masa itu,
Aisyah mengatakan bahawa baginda Nabi pada masa itu khuyyira, diberi pilih oleh Allah. Jadi andai kita berada dalam situasi begitu juga, boleh jadi yang duk terbaring lama atas tilam pun nak panjang ngomong lagi. Padahal tak ada orang nak jaga. Anak pun boring dah jaga. Macam mana? Susah hidup dia. Semua orang lain nak kena urus. Diri sendiri tak boleh nak urus dah. Tapi kalau tanya, ni tujuan apa ni? Panggil buat jamuan di rumah ni. Doa selamat, semayang hajat, tahlil, baca yasin ni sebab apa? Nak suruh panjang umur ustaz. Berapa dah umur pakcik? 90 dah, nak panjang umur lagi. Tu tabiat. Tu dia kata termasuk dalam amal ni adalah nak kepada tulul umur. Umur panjang. Begitu juga sihat. Semua orang nak sihat, tak ada orang nak sakit. Rasa ada sikit-sikit sakit tu risau. Sakit pinggang, risau takut sakit buah pinggang. Sakit di dada, takut ada sakit jantung, bagai-bagai lagi lah. Kalau boleh nak sihat walafiat sampai bila-bila. Begitu juga ziyadatu ghina, kekayaan bertambah-tambah. Tu semua orang suka. Tak ada orang nak hidup dia cukup-cukup. Apatah lagi tak cukup. Termasuk dalam fakir dan miskin. Tu orang tak nak. Jadi itu di antara contoh yang ulama bagilah untuk kita mudah faham apa itu amal. Apa yang diri kita suka dan dia bercita-cita untuk dapat. Baik, jadi kata Imam Ibnul Wardi, qassiril amal fid dunya tafuz. Pendekkan angan-anganmu pada dunia. Tafuz, jawab. Jawab kepada fi'il amar qassir. Nescaya bila engkau pendekkan angan-anganmu, maka nescaya engkau akan beruntung. Itu kata Al-Imam Ibnul Wardi. Tafuz, orang yang pendek angan-angan ni dia akan berjaya. Cuma al-amal ni ataupun angan-angan ni ulama bahagikan pada dua. Satu amal yang mahmud. Satu lagi amal yang madmum. Cita-cita ataupun angan-angan yang mahmud. Mahmud bukan nama orang. Yang terpuji. Angan-angan yang dipuji oleh agama. Maknanya bukan semua angan-angan dicela oleh agama. Ada juga angan-angan yang dipuji oleh agama. Dan ada angan-angan yang madmum, yang dicela oleh agama. Sebab Nabi pun pernah sebut dalam hadis, Nabi kata innamal amalu rahmatum minallah. Amal ni ataupun angan-angan, amal ni bukan ain dengan alif, dengan hamzah. Sagi duduk dengan amal. Amal ni apa? Amal lah amal. Amal ibadat, amal kebajikan. Tak, ni cerita tentang amal dengan hamzah. Nabi pernah sebut innamal amalu rahmatum minallah. Nabi kata sesungguhnya hanya amal itu ataupun berangan-angan, ada angan-angan dalam diri manusia ni adalah rahmat daripada Allah. Untuk siapa? Li ummati, Nabi kata, untuk umat aku. Walaulal amal, kalaulah Allah Ta'ala tak berikan satu juzuk dalam diri manusia ni berangan-angan, bercita-cita ataupun berimpian, maka kata Nabi, ma arda'at ummun waladaha wala gharasa gharisun syajaratan. Nescaya seorang ibu tak akan menyusui anaknya, dan seorang petani tak akan menanam pokok. Tapi sebab dia berangan-angan,
anak yang dia lahirkan ni, dia berangan-angan. Bukan lahir lah, duduk dalam perut dia berangan-angan dah. Anak ni nantilah akan jaga dia waktu tua. Tu yang bila lahir dia jaga, dia tatang tu. Anak yang lahir ni lah nanti nak suruh jadi sekian-sekian orang. Nak suruh jadi orang yang bermanfaat, berguna pada ummah. Sebab tu lahir-lahir anak dia jaga, dia tatang, dia bagi segala keperluan yang diperlukan oleh seorang anak. Begitu juga kalau Allah Ta'ala tak berikan angan-angan kepada petani, maka mereka tak akan tanam tanaman. Tapi sebab mereka rasa mereka nak kecapi hasil dia, nak ambil makan ke ataupun nak ambil jual ke, dapat hasil dalam bentuk buah-buahan ke, makanan ke, ataupun dapat hasil dari dalam bentuk duit ke, itu semua tu angan-angan dan impian yang ada pada seorang petani. Sebab tu dia menanam. Cuba kalau tak ada angan-angan, maka seorang petani tak akan menanam pokok. Sebab tu Nabi mengatakan bahawa amal yang macam ni adalah amal yang berupa rahmat daripada Allah Ta'ala kepada umat aku. Maka mereka akan berusaha buat sesuatu. Ini amal yang disertakan dengan perbuatan. Maka yang ni yang kita tak panggil dengan angan-angan kosong. Yang ni yang dipanggil dengan mahmud, angan-angan yang dipuji oleh agama. Satu lagi yang mazmum, yang ni lah yang dimaksudkan oleh perkataan orang Melayu kita, angan-angan kosong. Kosong ni maksud dia kosong daripada tindakan, kosong daripada amal, daripada perbuatan. Yang ni celah mazmum. Dia panggil istirsalun fihi wa adamul isti'dad lil akhirah. Ini dipanggil amal madmum. Amal yang tak disertakan dengan tindakan dan tidak ada pun persiapan untuk akhirat. Yang ni dia panggil angan-angan yang mazmum, yang sia-sia. Sebab apa yang ni mazmum? Sebab dia akan tangguh semua. Jap lagi ya, jap lagi. Bila nak pergi masjid? Tunggulah, dia kata awal Muharram. Azam nak pergi dah. Tapi tunggu masuk 14.40 berapa? Sekarang ni 14.40 apa? 14.22. Tuan-tuan gabung dengan apa? Dengan tahun masih. Tunggulah, dia kata 1 Muharram nanti lah. Tahun sempena dengan apa? Dengan bulan hijrah baru nanti nak pergi masjid. Tu dipanggil angan-angan kosong tu. Kosong daripada tindakan. Sebelum sampai Muharram tu tak ada buat apa. Duduk saja. Padahal dia tahu umur dia tak sampai boleh jadi 1 Muharram tahun baru. Tapi ada orang macam tu, tangguh. Yang pagi tangguh ke petang, yang petang tangguh ke malam. Amal ibadat tangguh dan tangguh. Tu angan-angan kosong. Sebab apa? Sebab duk rasa panjang ni. Tambah-tambah pula tak ada tanda-tanda sakit. Sakit pun tak ada, biarlah dulu. Biarlah orang pergi masjid, tengok orang pergi masjid yang petang-petang pukul 7 tu dah ada dah orang mula naik motor, pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai ikan sarung, pakai jubah. Kita duk tengok je orang pi. Biarlah dulu dalam hati. Tunggulah sembahyang isyak nanti. Tengok-tengok isyak pun tak sampai. Sampai maut dulu. Di depan dia cerita. Innaman yatlubuhul maut. Mati cari. Tu dia dalam Quran pun guna idza jaa ahadakumul mautu. Allah Taala jadikan maut tu fa'il. Maut ni bukan apa? Bukan jenis benda yang ada kaki berlari pi cari dah. Tapi Allah Taala letak fa'il ni seolah-olah macam dia pelaku kepada jaa, datang. Jaa ni datang. Datang ni ghalibnya kita letak pada jaa Zaidun. Nampak Zaid datang jalan pergi ke masjid. Jaa Zaidun ilal masjid. Jaa Zaidun ilal madrasah. Nampaklah Zaid jalan pergi ke masjid selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, naik motor, naik kereta sampai ke masjid.
Mati ni bukan jenis ada kaki. Bukan jenis ada kaki, berkenderaan, terbang ke apa, tidak. Tapi Allah Ta'ala letak gitu dalam Quran. Allah Ta'ala nak beritahu, maut ni sedang kejar kita. Tengok gaya bahasa Allah Ta'ala guna. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ. Tengok. إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Allah Ta'ala jadikan maut, ajal itu sebagai fa'il kepada fi'il. Maknanya dialah pelaku yang hadir. Dialah yang datang tu. Seolah-olah macam dia ada kaki sedang mencari mana si fulan bin si fulan ni. Yang ditetapkan di sekian-sekian tarikh, di sekian-sekian saat dia mesti meninggal. Aku sedang mencari dia. So duduk di mana pun jenis ibarat macam askar yang spesialis dalam bidang penyiasatan. Kalau penembak maknanya sniper yang betul-betul tepat. Memang tak boleh lari. Sebab tu kata Allah Ta'ala, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sekalipun kau duduk dalam buruj, dalam suatu kawasan, satu tempat yang kukuh, pun dia tetap akan sampai sebab dia adalah pemburu. Sebab tu Syekh Fahmi pun terjemah dengan pemburu. Kematian yang memburu. Ibarat seorang memburu. Tuan-tuan tak pernah pergi memburu. Orang memburu ni mata dia macam mana? Mata dia melilau tepat pada benda yang dia cari. Apatah tambah-tambah lagi dia tengah angkat senapang ataupun dia angkat anak panah. Mesti orang nak memanah. Tuan-tuan pergi berlatih memanah kan? Macam mana? Memanah, nak panah, nak suruh dapat yang poin yang paling dalam sekali. Kalau pandangan tak tepat dan tajam, tak masuk. Tu mati. Bila mana Allah Ta'ala letak dia adalah fa'il, maknanya dia adalah makhluk yang Allah Ta'ala jadi seolah-olah macam dia memburu manusia-manusia yang Allah Ta'ala tentukan akan mati. Ni mati. Tapi kita duk asal lambat lagi mati. Padahal geng-geng kita yang lahir 50-an tinggal kita dah. Yang lahir 40-an tinggal kita dah. Tak ada dah orang kawasan Sentul ni yang lahir umur 40 contoh. Tak ada dah. Pi semua dah. Tinggal kita dah. Tapi duk berasa aku boleh kot 20 tahun lagi. Tu dia. Rasa panjang lagi. Tu yang duk rasa begitu. Bila ada perasaan macam tu, masjid tak pergi lagi. Taubat tak lagi. Tu bertangguh semua. Sebab apa? Angan-angan boleh hidup lagi. Cuba kalau rasa macam tak sempat dah ni dengan asar nanti. Masuk asar ataupun masuk zuhur terus sembahyang. Sebab apa? Takut tak sempat dah dengan asar. Sebab tahu ni. Asar ni rasa macam tak sempat dah. Kalau keadaan jiwa sentiasa rasa macam tu, jawab dia ibadat tak bertangguh. Rasa nak baca Quran, terus ambil Quran baca. Rasa nak mari masjid, rasa tu satu nikmat dah. Rasa ni bukan kita yang merasakan. Rasa nak buat kebajikan itu, ini, bukan kita. Allah Ta'ala bubuh dalam hati. Rasa nak pergi masjid, Allah Ta'ala bubuh. Rasa nak baca Quran, rasa nak mendengar, rasa nak iktikaf, rasa nak berzikir, rasa nak bangun awal, nak berqiyamul lail. Siapa yang bagi rasa ni? Allah Ta'ala bagi rasa ni. Kita tak peduli. Sebab apa? Duk rasa lambat lagi. Banding dengan rasa kita. Allah Ta'ala bagi suruh, rasa ni engkau kena ambil sekarang. Sebab apa? Engkau tak tahu, engkau sempat ke tidak dengan esok. Kau sempat ke tidak dengan waktu berikutnya. Tu andai orang yang tak panjang umur dia, tak panjang angan-angan dia, pasti setiap yang datang dalam bentuk rasa untuk buat kebajikan, saat dan ketika itu juga dia buat. Rasa nak menderma, ambil walau 10 sen ada dalam poket bubur. Takkan nak bagi 10 sen. Tak, 10 sen. Sebab 10 sen boleh jadi lebih besar nilai dia berbanding dengan 10 ringgit. Saat rasa, kebetulan ada dalam poket katakanlah 20 sen, bubur. Kalau tak bubur sekarang boleh jadi tak sempat dah dengan lepas ni. Tapi sebab rasa tak apalah, tunggulah ada RM1 dalam poket. Tengok-tengok tak sempat dengan RM1, kan rugi 20 sen. Ini yang cuba diketengahkan oleh Al-Imam Ibnul Wardi. Qassiril amala fid dunya tafuz.
Fadalilul aqli, dalil orang yang berakal, orang yang bijak. Dalil orang yang berakal ni, kata Al-Imam Ibnul Wardi, orang yang bijak ni taksirul amal. Dia kan pendek angan-angan. Macam apa? Macam kita lah, contoh zaman apa? Zaman sekolah dulu. Cikgu duk pesan dah, study awal-awal. Jangan tunggu last minute baru nak belajar. Kita tak dengar. Sebab apa? Kita berasa sempat lagi, panjang lagi. Dengan peksa tu pun kita rasa sempat. Hujung sekali barulah tengok mula kalut. Cikgu dah cakap awal-awal, sekarang, mula tingkatan 4 untuk SPM tingkatan 4 dah mula anak-anak kita. Tak irau dia. Tingkatan 4 enjoy, duk naik basikal lajak, duk lepak dengan member-member. Tak ada kerja apa tingkatan 4. Tingkatan 5 baru nak mula. Tu pun hujung-hujung. Tunggu. Tak samalah dengan orang yang dia nampak daripada sekarang. Sekarang dia dah mula dah. Dah mula. Tu beza orang yang berangan-angan dengan orang yang berangan dengan tindakan. Tu yang antara yang mahmud dengan madmum. Baik. Fadalilul aqli taksirul amal. Tanda orang itu, orang yang berakal bijak, ialah pendek angan-angannya. Maka kata Imam Ibn Wardi, inna man yatlubuhul mautu ala ghirratin minhu jadiru bil wajal. Sesungguhnya barang siapa sedar bahawa dia sedang diburu oleh kematian. Ni pelaku dia. Yatlubu tu fa'il. Al-mautu fa'il. Hu tu maf'ulun bih. Orang mengaji bahasa Arab. Hu tu maf'ulun bih. Maf'ulun bih takdim daripada fa'il. Sepatutnya maf'ulun bih duduk di belakang. Sepatutnya man yatlubul mautu iyahu. Gitu asal. Tapi tak, dia letak maf'ulun bih di depan. Fa'il dia datangkan kemudian. Cuma mati tu jadi fa'il. Mati tu ibarat yang mencari. Mana fulan bin fulan ni? Mana fulan bin fulan? Dia tak bersalah. Dia tak tersalah. Dia tak tersalah dalam dia mencari fulan bin fulan yang Allah Ta'ala perintahkan ambil nyawa dia. Baik, innaman yatlubuhul mautu ala ghirratin. Sesungguhnya barang siapa yang sedar bahawa dia sedang diburu oleh kematian, dan kematian itu boleh datang bila-bila masa sahaja, maka wajarlah ia mengingati akan mati dan bersedia untuk mati. Dalam kitab apa? Dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, andai, dia kata, andai seseorang itu tahu bahawa dia akan mati seminggu je lagi. Seminggu lagi. Macam kita lah, doktor bagi tahu contoh. Kan, sakit kat hospital, duduk dalam ward tu, doktor pun bagi tahu. Kalau ikut pengalamannya pun, kalau ikut pengalaman saya jadi doktor selama 30 tahun ni, biasanya kalau berada di tahap ni tak lama dah. Seminggu. Kata doktor. Seminggu tu kita call dah adik-beradik yang duduk overseas balik . Doktor kata ayah ada seminggu je lagi. Mak ada seminggu je lagi. Kalau ada adik-beradik yang duduk overseas, kita dah call. Sebab apa? Nak siap cari tiket dan sebagainya lah, nak balik lah. Tu belum tentu lagi. Ni kata Imam Al-Ghazali, andai betul-betul engkau tahu, engkau ada masa seminggu. Kata Imam Ghazali, agak-agak apa yang kau akan buat? Tuan-tuan pernah tengok banduan akhir. Banduan akhir. Biasa orang duk buat cerita tentang banduan akhir. Banduan akhir ni, sebelum pelaksanaan hukum gantung dia bagi lu. Nak makan apa? Nak apa? Minta lah. Minta nak apa? Nak jumpa dengan siapa? Tapi ghalibnya orang yang tahu dia nak mati tak lalu dah nak makan. Tak ada orang nak mati nak chicken chop. Nak sedap lagi lamb chop ada tu. 2 dia tu. Tak lalu dah. Bubuh lah sesedap mana.
Lamb chop paling sedap di Malaysia letak depan, tak lalu dah. So nak buat apa? Kalau tahu, ni ya tempat dia. Nak duduk kat sini. Tapi kalau tak tahu, tak nak duduk kat sini. Panasnya duduk kat sini walaupun kipas besar. Berpeluh-peluh nak sampai ke isyak. Tunggu masa yang nak keluar daripada tempat ni. Sebab apa? Kat luar lagi sejuk contoh. Duduk rumah lagi sejuk, lagi sedap. Nafsu. Memang tak gemar tempat-tempat ibadat. Tapi bila dia tahu dia nak mati seminggu lagi, walaupun tempat tu macam mana sekalipun, surau tak ada aircon, dia pergi duduk. Tak ada kipas, dia pergi duduk. Sebab dia tahu ini tempat yang boleh selamatkan dia daripada azab seksa akhirat. Tapi sebab tak tahu, tak kisah. Tak endah, tak mengaji, duduk umur 40, 50 tahun tak mengaji. Tak kenal agama. Kesian kadang-kadang kita tengok. Orang yang 40, 50, 60 tahun duduk dalam keadaan tak kenal agama. Ramai tuan-tuan kan. Boleh jadi jiran-jiran tetangga kita, sahabat-sahabat handai kita. Tak kenal agama. Cakap kadang-kadang mencarut. Umur berapa? 60. Ya Allah, 60 mencarut lagi. Tak rasa nak mati. Cuba bayang, tengah mencarut tu mati. Kalau dia tahu dia nak mati, masa tu dia akan berzikir lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab apa? Dia tahu dia nak mati, kalimah terakhir ialah la ilaha illallah. Tapi sebab dia tak rasa nak mati lagi masa ni. Sebab apa? Aku sihat walafiat, tengah makan ni, tengah minum ni. Kat kedai ni, tengah makan selera lagi ni, tengah minum ni. Tu yang cerita pun macam-macam cerita. Gelak terbahak-bahak, benda yang digelakkan itu benda-benda lucah contoh. Sebab apa? Tak rasa nak mati. Cuba kalau kita tahu mati sedang buru, ada kat belakang sekarang ni mati. Kita yang sedang menyembunyi, ingat tiap-tiap masa. Orang yang diburu ni, orang yang diburu di belakang kita rasa ada orang yang kena tembak kita. Kalau kita terangkat kepala sikit, kita akan beringat tiap-tiap masa. Aku kalau terangkat kepala, pam, kena tembak. Itu yang diburu oleh mati. Itu cara gaya bahasa yang digunakan. Orang yang diburu. Macam mana haiwan? Tuan-tuan tengok kisah apa? Pada zaman dahulu. Tuan-tuan tengok sang kancil. Macam mana dia buat? Dia pakai daun-daun atas tubuh dia. Sebab apa? Sebab dia nak sembunyi daripada pemburu. Sebab dia tahu bila pemburu nampak akan tembak dia. Begitulah mati sedang perhati tengok ni fulan bin fulan ni. 40 hari lagi engkau akan meninggal. 40 hari kita tak rasa pun 40 hari. Tahu-tahu meninggal. Sebab tu apa? Al-Asma'i dia kata kuntu, dia kata aku ni suka, dia kata berfikir tentang apa? Tentang kematian. Terutamanya bila aku pergi ke kubur. Dia kata kuntu kathirat tafakkur fil qabri. Dia kata aku banyak, dia kata berfikir saat aku berada di tanah perkuburan. Pernah dia kata aku pergi ke kubur, aku terlihat ada tulisan di atas apa? Lauh. Di atas papan lah. Papan di tanah perkuburan tersebut. Dia tengok ditulis ala qul limashin ala qabrina. Tolonglah bagi tahu pada orang yang berjalan di atas kuburan kami. Tu siapa yang letak atas kubur tu tak tahu lah. Ni cerita Al-Asma'i, dia cerita. Qul limashin ala qabrina ghafulin. Ghafulin ni naat kepada masyin tapi dia letak belakang. Darurah syairiyah dipanggil. Orang mengaji syair dia tahu. Ni dia panggil darurah syairiyah. Ni nak susun syair, nak suruh jadi dengan bahar ni macam mana? Sepatutnya naat datang selepas man'ut. Tapi tak boleh. Sebab apa? Dia nak susun ikut bahar dia. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Tu dia ada wazan-wazan dia. Jadi, terpaksa dia letak di belakang. Asal syairnya ialah
ala kulli mashin ghafulin. Gitu. Ala qabrina. Tapi tak. Ala kulli mashin ala qabrina ghafulin. Duduk situ. Maknanya, beritahu kepada orang yang berjalan atas kubur ni, dan dia masih lalai tentang diri dia. Dia masih terlupa yang dia duduk berjalan atas kubur tu, dia pun akan mati. Ramai dok orang gini tak? Suasana kita sendiri pun boleh jadi yang pergi ziarah kubur mak ayah. Tak berasa kita nak mati. Tak berasa yang kita akan mati waktu tu lah. Oh, kalau kita berasa takutnya apa yang akan berlaku dalam tu. Tapi tak lah. Kita berasa kita boleh pergi duduk di kubur mak kita, baca Yasin, baca Quran, lepas tu kita boleh keluar daripada kubur balik. Kita tak terasa, kita masuk boleh jadi tak keluar dah. Jatuh, tersadung kaki kat situ, rebah terantuk di kubur tu, meninggal kat situ. Tak terasa gitu. Kita terasa kita hanya pergi ziarah, lepas tu kita akan balik. Lepas tu kita duduk kat kubur tu biasa-biasa. Tak ada rasa takut tuan-tuan tengok, terutamanya hari raya. Yang pergi ziarah tu dengan baju raya, jangok-jangok semua kan. Dengan baju pun kadang-kadang tak menutupi syarak. Dengan tudung pun kalau perempuan tak bertutup, tak berlitup mengikut syarak. Rambut keluar, tak rasa sebab apa? Sebab tak rasa kita nak mati waktu tu. Tu panjang angan-angan, boleh hidup lagi, boleh pergi, kita nak pergi jalan lagi, mana-mana lepas ni. Tengok-tengok tak sempat keluar kubur, meninggal. Tu semua orang yang angan-angan panjang, gitu dia akan jadi. Orang yang angan-angan pendek, dia akan risau diri dia, tak sempat dan tak sempat dan tak sempat. Banyak benda lah tak sempat. Sekarang ni umur dah banyak ni, tak sempatnya nak buat banyak. Sebab tu kata Al-Asma'i, aku terbaca dia kata, beritahu kepada orang yang berjalan di atas kuburan ini dalam keadaan dia masih lalai lagi, bahawa apa yang akan berlaku dengan kematian. Bila engkau mati nanti apa yang akan berlaku? Dalam tulisan tu dia kata apa? Sayandamu yauman litafritihi. Beritahu bahawa orang yang telah meninggal ini, orang yang berjalan dalam keadaan lalai ini, satu hari nanti dia akan menyesal atas kecuaian dia. Kama qad nadimna litafritina, sebagaimana kami yang berada di bawah tanah tu dah menyesal dengan kecuaian kami. Ni kata Al-Asma'i, aku terbaca kalimah syair ni di atas perkuburan tertulis. Benda ni kadang-kadang berlaku pada kita sendirilah. Kita masuk kuburan pun tak ada rasa insaf. Sebab apa? Pergi waktu siang, cuba pergi waktu malam sekali. Orang tak ziarah kubur malam Patutnya malam orang ziarah kubur. Tapi kubur lah pula kunci. Pergi ziarah waktu malam baru insaf. Siang tak rasa, tambah-tambah pula pergi lepas orang semaya raya. Tak ada apa. Duk sembang atas kubur. Kat rumah masak apa? Kat rumah buat lemang, buat rendang. Mari jalan rumah kita. La haula wala quwata illa billah. Kalau engkau tahu apa yang sedang berlaku dalam kubur, nak suap pun tak sanggup. Kat sini ada restoran depan kubur, tuan-tuan. Kalau belakang UIA tu ada restoran depan kubur. Kalau orang pergi kedai makan tu, dia lalu makan depan tu kubur, Masya Allah, tak tahu. Orang dalam kubur tu, kalau dia boleh keluar cakap, boleh jadi dia boleh bagi tahu pada kita. Insaf tangtu juga, tak lalu nak makan dah. Tak jadilah nak makan, tak jadilah nak order ni dah. Duduk kat situ makan, ya Allah. Sembang, ya Allah, sampai pukul 12 malam balik tidur subuh gajah. Makan kat mana semalam? Restoran depan kubur. La haula wala quwwata illa billah. Kata apa? Nabi kata, kalaulah bahaim ni, haiwan ni tahu tentang mati, sebagaimana aku ceritakan kepada kamu kematian. Manusia ni sepatutnya tahu sangat-sangat tentang kematian.
Sebab apa? Sebab Quran cerita, hadis pun cerita tentang kematian. Kata Nabi, lau al bahaimu, lau alimatil bahaim, kalaulah bahaim, haiwan-haiwan ternak ni tahu tentang mati ni, maka kata Nabi, nescaya kamu tak akan dapat makan haiwan yang gemuk berdaging. Sebab apa? Dia tak akan lalu makan bila diingatkan tentang kematian. Kita yang gemuk-gemuk ni memang tak ingat makan kot. Tak kata kat tuan-tuan, siapa yang gemuk itu masalah lain lah tuan-tuan. Cuma nak ceritanya kita yang selera makan sampai ke hujung umur. Berapa dah umur? 80 dah. Nak makan apa? Gigi tak ada, nak makan chicken chop tu dia. Nak kunyah pun tak boleh lah. Tapi masalah anak menantu pula sekarang ni. Berapa dah umur ayah? 90. Time raya balik cuti. Jom tok ayah kita pergi makan apa? KFC tu dia. Tok ayah gigi pun tak ada lah. Nak makan KFC. Makanlah tok ayah. Kunyah dengan tangan. Gigi tak boleh kunyah dah. Gusi je tinggal. Andai kita tahu saat itu mati, tak lalu dah nak makan. Haiwan kalau dia tahu, Nabi kata, tak akan gemuk haiwan ni. Sebab apa? Tak selera nak makan. Kat tempat kita ni, depan kubur ada restoran. Orang boleh duduk lepak sampai pukul 12, 1 pagi. Makan, bertambah-tambah. Kalau dia tahu dalam kubur tu, body kita lah sedang diratah oleh ulat-ulat. Tak lalu kita nak makan. Tapi sebab kita tak rasa benda tu, maka dengan sebab itulah kita jadi kita sekarang ni bertangguh-tangguh, dosa banyak, tak pernah taubat, jahil, tak mengaji juga. Tak tahu hukum hakam, biar diri duduk dalam keadaan jahil. Tu masalah. Baik. Ni nasihat yang Imam Ibn Wardi, suruh kita pendekkan angan-angan. Jangan rasa kita boleh hidup lagi sampai minggu depan. Ingat sekarang ni masa betul-betul masa kita. Selepas ni belum tentu masa kita. Sekarang ni masa kita. Apa nak buat sekarang? Niat iktikaf. Apa nak buat sekarang? Niat aku nak duduk dengan orang-orang soleh. Sekarang nak buat apa? Aku nak mendengar. Sekarang nak buat apa? Nak tunggu sembahyang isyak. Berapa niat dah? 4 niat. 4 niat berbeza dengan orang yang duduk 1 niat saja, iktikaf je. Sekarang, lepas ni belum tentu lagi boleh buat. Sekarang buat. Lepas ni Allah Ta'ala bagi lagi. Boleh sembahyang isyak. Lepas ni Allah Ta'ala bagi lagi. Nak buat apa lepas ni? Balik rumah. Balik rumah untuk apa? Pasang niat siap-siap. Khidmat untuk anak, bini dan sebagainya. Bermesra dengan anak dan isteri. Menggembirakan hati mereka. Itu antara niat-niat yang baik. Balik rumah buat. Sebab kita nampak, boleh lagi, ada lagi. Bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan. Bukan bertahun lagi tunggu untuk buat kebajikan. Tidak, sekarang. Sekarang ni masa yang kita masa kita. Sebab tu ulama tasawuf mengatakan as-sufi ibnu waqti. Orang sufi ni dia adalah anak pada masa dia. Masa mana? Masa sekarang. Dia tak bertangguh. Sekarang nak berzikir, ambil tasbih, golek tasbih, zikir Allah, subhanallah, alhamdulillah, tak kisah. Baik, habis dulu situ. Tuan-tuan bacalah keterangan Syekh Fahmi itu. Panjang angan-angan itu menjadikan seseorang itu lupa akan mati dan lupa akan akhirat dan lupa akan hakikat diri. Habis dulu situ, yang ke-33 akan datang, yang ke-34. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.